Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk slot petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang keenam. Dalam kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 2, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan keenam, percaya pada takdir Allah. Baiknya adalah takdir Allah. Baik iman dan ta'ah takdir Allah. Dan jahatnya, jahat, kufur dan maksiyah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jahat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni daripada kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, qada, dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat qudrah, qadar. Jadi rukun iman yang keenam keluar dua pegangan. Dan alhamdulillah sudah selesai pembicaraan berkaitan dengan pegangan yang pertama daripada dua pegangan pada rukun iman yang keenam, iaitu pembicaraan berkaitan dengan qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Kemudian slot yang minggu lepas, slot yang ke-18. Minggu ni slot yang ke-19, pembicaraan rukun iman yang ke-6. Jadi slot yang ke-18 minggu lepas, saya khulasah kembali. Hak berkaitan dengan pembicaraan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, muwafaqah selaras dengan sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, telah menghendaki, telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Segala-gala perkara telah dikehendaki, telah ditentukan, telah ditetapkan, telah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Maknanya segala-gala perkara telah diqadakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sekalian perkara yang diqadakkan oleh Allah adalah mubram, putus, mustahil berubah sama sekali, dan tidak ada qada yang mu'allaq, yang tergantung. Ini pada pembicaraan tajuk rukun iman yang keenam.
Ini pembicaraan tajuk rukun iman yang keenam. Segala-gala perkara telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala. Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu. Maka tidak adalah qada yang namanya mu'allaq yang tergantung. Bila tergantung makna belum lagi diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada azali, pembicaraan rukun iman yang keenam adalah mubram, putus sekaliannya, dan qada Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu, mustahil berubah sama sekali. Kemudian hak berkaitan dengan ada qada yang mu'allaq, itu pembicaraan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz dan pembicaraan qada yang tercatat di suhuf malaikah. Itu pembicaraan qada yang lain. Sekarang pembicaraan adalah qada azali, ketentuan azali, yang mana Allah telah mengqadakkan, telah menghendaki, telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan. Mubram, segala-gala perkara pada azal. Kemudian qada Allah, iradah, muwafaqah dengan ilmu, mustahil berubah sama sekali. Mati molek ditajuk rukun iman yang keenam. Terlebih dahulu, barulah pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan qada yang mu'allaq, yang tercatat di Lauh Mahfuz, yang tercatat di suhuf malaikah. Itu bicara pula yang kedua. Yang mana saya biasa sebut kitab Faridatul Faraid. Kitab Tauhid Sifat 20 yang pertengahan, ranking nombor 1 pengajian di pondok, di kampung-kampung, Faridatul Faraid. Sekarang ni pula kitab Al-Misbahul Munir. Ini semua kitab yang ranking atas pada pembicaraan sifat 20, kitab-kitab Jawi yang pertengahan lah. Kecil sangat pun tidak, besar sangat pun tidak. Kitab Faridatul Faraid, kitab Al-Misbahul Munir, dan juga kitab-kitab Jawi Tauhid Sifat 20 yang sama level dia, tidak membicarakan berkaitan dengan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz dan di suhuf malaikah. Hak tu kena bicara kitab yang lebih besar. Akan membicarakan berkaitan dengan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, qada yang tercatat di suhuf catatan malaikah. Yang mana dalam kitab Tauhid yang pertengahan, mereka hanya membicarakan berkaitan dengan rukun iman yang 6 perkara. Mereka membicarakan berkaitan dengan rukun iman yang 6 perkara. Termasuk rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah. Maka bila membicarakan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah, maka pembicaraan adalah hanya kepada qada azali. Sekalian perkara telah diqadakkan pada azal. Putus sekaliannya, tidak ada yang mu'allaq. Mustahil berubah sama sekali. Kita berdoa, itulah qada dan qadar. Kita hubung silaturahim, itulah qada dan qadar. Kita berusaha, itulah qada dan qadar. Kemudian diperkenankan doa, dikurniakan oleh Allah Ta'ala daripada kepada kita nikmat-nikmat, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu hak pembicaraan rukun iman yang ke-6. Qada azali, ketentuan azali, mubram, putus, mustahil berubah sama sekali. Kena mati situ dulu, barulah bicara bab qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Qada yang tercatat di suhuf malaikah, ada yang mubram, ada yang putus, ada yang mu'allaq, ada yang tergantung. Jangan sesekali kita terpesong jauh dengan bahawa qada azali di ilmu Allah pun ada yang mu'allaq.
qada azali. Rukun iman keenam, iradah dan ilmu Allah. Ada yang mu'allak. Ada yang tergantung. Ilmu Allah duduk di mana? Qada azali, iradah Allah duduk di mana? Ilmu Allah duduk di mana? Hak azali mubram putuh. Ni kena cermat ni. Dia naik kepada hak azali, hak rukun iman yang keenam. Ada qada azali yang mu'allak, yang berubah. Jadi di mana letak rukun iman keenam? Qada Allah subhanahu wa ta'ala, iradah dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan saya pernah didatangkan pertanyaan orang yang bukan biasa-biasa. Ustaz, macam Ustaz kalau seumpama ni? Seumpama mana? Allah Ta'ala nak tengok dahulu sampai masa seseorang berdoa ataupun tidak. Seseorang hubung silaturahim ataupun tidak. Apabila sampai masa seseorang berdoa, sampai masa seseorang hubung silaturahim, maka Allah pun, jadi Allah nak tengok dahulu. Sama ada seseorang berdoa ataupun tidak. Sama ada seseorang hubung silaturahim ataupun tidak. Allah nak tengok dulu ni, dia bertukar ke? Allah Ta'ala Tuhan yang Esa, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan dengan diri dia sendiri ke? Macam kita. Macam mana anak tu? Dia minta bagai-bagai tu. Jawapan kitanya, tengok dulu macam mana dia akan datang. Barulah kita buat keputusan baru. Tu kita. Jadi Tuhan nak tengok dulu. Kan macam mana kalau seumpama tu Ustaz? Terkejut saya dengan pertanyaan yang seumpama tu. Tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yang bersifat dengan sifat iradah. Yang bersifat dengan sifat ilmu. Pembicaraan di tajuk rukun iman yang keenam. Kitab Faridatul Faraid, kitab Al-Misbahul Munir yang membicarakan keenam-enam rukun iman. Hanya membicarakan qada azali. Tidak membicarakan berkaitan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, qada yang tercatat di suhuf malaikah. Ini sidang pendengar, ambil molek sini. Sampai ke hak azali pun mu'allak. Allah nak tengok dulu. Kita sembahyang, kita puasa tanpa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebarang amal ibadah kita lakukan. Tanpa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yang bersifat dengan sifat iradah dan ilmu. Yang kita membicarakan hak qada rukun iman, pegangan yang pertama daripada dua pegangan pada rukun iman yang keenam. Ada yang mubram, ada yang mu'allak. Itu bicara catatan qalam di Lauh Mahfuz dan catatan malaikah di suhuf malaikah. Tapi yang tergantung sampai masa berlaku, itulah hak qada azali. Kemudian tajuk rukun iman yang keenam, qada qadar Allah ini perkara baik yang berlaku, iman dan ta'ah, qada dan qadar Allah. Perkara jahat yang berlaku, kufur dan maksiyah, qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi kita bicara di tajuk rukun iman keenam, qada azali, ketentuan azali yang mubrang, yang putuh, iradah dan ilmu, tajuk rukun iman keenam. Begitu juga perkara baik, iman dan ta'ah, qada dan qadar. Perkara jahat, kufur dan maksiyah, qada dan qadar. Tajuk rukun iman yang keenam. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat yang berlaku, kufur dan maksiyah, adalah datang daripada qada dan qadar Allah. Mereka yang berpegang perkara baik sahaja qada dan qadar Allah. Perkara jahat, Allah tidak mengqadakan, Allah tidak menghendaki, tidak menentu, tidak menetap, tidak memutuskan pada azal. Allah hanya mengetahui. Ini pegang Mu'tazilah yang masyhur.
pegangan yang sesat, pegangan yang terpesong, yang khilaf ulama, pegangan yang seumpama ni, yang bercanggah dengan pegangan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Status pegangan yang seumpama ni. Satu pandang mengatakan, ini pegangan yang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Pandangan yang mutamak menyatakan, tak kafir. Tapi ini pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Pegangan yang berdosa besar. Pegangan yang bid'ah. Pegangan yang direka-reka. Yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Bid'ah i'tiqadiyah. Pegangan yang berdosa besar, sebesar-besar dosa. Lebih besar dia dosa besar tinggal puasa, dan dosa-dosa besar yang lain. Dan malaikat catat dosa besar pegangan yang sesat ini setiap saat. Termasuk ketika dalam sembahyang, termasuk ketika berada di bulan Ramadan, termasuk ketika kita berada di tanah suci Mekah dan Madinah, sembahyang puasa haji, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jikalau mereka berpegang dengan akidah yang sesat, yang khilaf pada kafir. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat, kufur dan maksiat adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas dalil ayat Quran, jelas dalil hadis Nabi SAW berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya datangkan ayat dalam slot yang terdahulu. Ni sidang pendengar boleh buka dalam Al-Quran sendiri. Contohnya surah Al-An'am ayat ke-125, surah Hud ayat yang ke-34, dan banyak lagi surah-surah yang lain yang kita biasa temu dalam ayat man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa man yudlil, sesiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesesatan orang yang kafir, kesesatan orang yang ahli maksiat adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini pendengar boleh buka dalam Al-Quran sendiri, surah Al-An'am ayat 125. Sebab saya sudah datangkan dalam pembicaraan terdahulu, sebab kira ni khulasah sambungan, khulasah hak minggu lepas yang tak selesai. Khulasah hak pembicaraan, hak rukun iman yang ke-6, pegangan pertama iaitu qada. Begitu juga surah Hud ayat yang ke-34. Dalil Al-Quran jelas, perkara jahat adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi golongan Mu'tazilah, Quran jelas, hadis jelas. Hadis jelas lah rukun iman yang ke-6 yang kita duk baca tajuk ni. Rukun iman ke-6 yang kita duk baca tajuk ni. Nabi SAW sabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman, kata Nabi SAW, hak rukun iman ke-6 ni, dan engkau beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah. Dibadalkan dengan baik iman dan ta'ah, kehendak dan perbuatan Allah. Jahat, kufur dan maksiat, kehendak dan perbuatan Allah. Khairihi wa syarihi, kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab, dipanggil, didatangkan badal ataupun ataf bayang. Nak menjelaskan bahawa qadar Allah, yakni kehendak dan perbuatan Allah, baik qadar, kehendak dan perbuatan Allah. Jahat, qadar, kehendak dan perbuatan Allah. Diperjelaskan dengan baik dan jahat. Jadi cukup jelas. Rukun iman ke-6, hadis Nabi SAW. Tapi Mu'tazilah, walaupun Al-Quran jelas, walaupun hadis Nabi SAW jelas, hak rukun iman ke-6, tapi mereka lebih kepada logik akal. Logik akal Mu'tazilah, kehendak Allah qada, pastilah selari, ataupun saya biasa sebutnya berlaziman. Kehendak Allah pastilah selari dengan redha dan suruh Allah. Jadi apabila Allah redha kepada perkara yang baik, Allah suruh melakukan perkara baik, maka perkara yang Allah Ta'ala redha sahaja, perkara yang Allah Ta'ala suruh sahaja, Allah akan qada, qadarkan.
Sebaliknya perkara maksiat yang tidak diredai oleh Allah. Perkara kekufuran yang tidak diredai oleh Allah. Perkara maksiat tidak diredai Allah dan Allah tidak suruh dengan kekufuran dan kemaksiatan. Pasti Allah tidak mengqadakkan. Inilah alasan akal Mu'tazilah yang menolak akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada mereka yang seumpama ni, mereka menolak pegangan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima sebarang amal ibadah yang dilakukan. Ini akal Mu'tazilah. Ahli Sunnah wal Jamaah, qada Allah, redha Allah, suruh Allah tidak berlaziman. Allah mengqadakkan perkara baik serta Allah redha dan suruh. Allah mengqadakkan perkara jahat, kufur dan maksiat serta Allah tidak redha dan Allah tidak suruh. Kenapa Allah qadakkan perkara yang Allah tidak redha? Kenapa Allah qadakkan perkara yang Allah tidak suruh? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan ditanya pada hari akhirah. Setakat itu sahaja. Jadi kalau Allah mengqadakkan kejahatan, maka berlakulah kejahatan. Bila berlaku kejahatan yang ianya qada dan qadar Allah, maka seseorang yang melakukan kejahatan, kekufuran dan kemaksiatan, ianya datang dari qada dan qadar Allah, jadi zalim Allah seumpama tu, da'aci Allah seumpama tu. Nanya, ini akal Mu'tazilah. Hati-hati sidang pendengar. Pastikan kita benar-benar berakidah dengan akidah Ahlussunnah Jemaah, rukun iman ke-6, baik dan jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'tazilah kata zalim, dak aci nanya, Allah mengqadakkan kejahatan, kekufuran dan kemaksiatan, qada Allah pasti berlaku. Kalau qada Allah tidak berlaku, lucu Allah sebagai Tuhan. Pasti berlaku. Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang yang Allah kehendak akan berlaku, barang yang Allah tidak kehendak tidak akan berlaku. Jadi Allah kehendak kejahatan, kufur dan maksiat berlaku, akan dihukum seseorang oleh Allah. Jadi Mu'tazilah kata zalim Allah. Tak aci nanya. Sebab itulah kita ahli sunnah, Allah Ta'ala masukkan ke neraka orang kafir dan orang yang melakukan maksiat dengan keadilan Allah. Adil. Adilnya kat mana? Zat zalim seumpama tu. Kena faham molek. Zalim ni apa makna? Retoh barang yang bukan kepunyaan. Pada pekan tidak diizinkan oleh tuang ampunnya yang sebenar. Sekarang Allah retoh siapa? Manusia. Manusia tu milik siapa? Milik Allah. Allah nak retoh dia bertuah, beriman masoleh. Allah nak kurniakan syurga, hak dia. Allah retoh dengan bahawa Allah qadakkan ianya kufur dan maksiat, Allah hubung neraka, itu bahagian dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ana khalaqtu khair wa syarr, fatuba liman qaddartu ala yadi khair wa wailun liman qaddartu ala yadi syarr. Akulah Allah Ta'ala menjadikan perkara baik dan perkara jahat. Bertuahlah bagi mereka yang aku takdirkan atasnya kebaikan. Bertuah. Takdirkan beriman dan beramal soleh, bertuah. Dan celakalah bagi seseorang yang aku takdirkan atas dirinya akan kejahatan. Bahagian masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di kursi, ya Muhammad, man amana bi walam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi falyaltamis rabban ghairi. Wahai Muhammad, sesiapa yang beriman dengan aku walha tidak beriman dengan qadar aku, baik dan jahat, Allah sebagai Tuhan diimani, tapi tidak beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah, baik kehendak dan perbuatan Allah, jahat kehendak dan perbuatan Allah, tiba-tiba tidak diimani, Tuhan kata, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain daripada aku.
Boleh cari Tuhan selain daripada Allah? Tak boleh cari dah. Hanya Allah jua Tuhan. Maka berimanlah bahawa baik ke iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat ada datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang berpegang perkara jahat bukan datang dari qada dan qadar Allah, segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada pegangan yang sesat, pegangan yang terpesong, yang mana amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang saya sangat menekan berkaitan dengan perkara jahat qada dan qadar Allah ini, sebab banyak ramai sangat yang saya terjumpa mereka yang berpegang dengan akidah yang sesat. Di kalangan orang-orang yang baik-baik pada zahirnya. Bukan di kalangan orang yang semua dok tinggal, berjemaah dok tinggal. Melazimi berjemaah di masjid 5 waktu. Selalu jugalah menghadiri kuliah agama. Tiba-tiba malangnya berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada dan qadar Allah. Bertaubat segera. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah buka jalan kebaikan kepada kita. Kita sempat bertaubat dengan Allah sebelum kita dimatikan. Bagaimana kalau Allah matikan dalam keadaan pegangan yang sesat, yang terpesong, yang berdosa besar, yang amal ibadah semayang, puasa dan lain-lain sama sekali tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nak menghadapi hari akhirat? Dengan pegangan yang sesat, pegangan terpesong. Ambil pengajaran molek. Jelas sangat-sangat di tajuk rukun iman yang ke-6. Baik, jahat, qada, qadar. Untung baik, untung jahat, qada, qadar. Itulah yang kita sedar-sedar ingat dah. Sedar kita ingat dah. Ke-6 rukun iman. Bila dia ajar, tak ingat dah kitanya. Sedar-sedar memang kita sudah berpegang baik dan jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fitnah akhir zaman, fitnah akidah, tiba-tiba berpegang perkara jahat bukan qada dan qadar, yang rukun imannya dihafaz tanpa faham, tanpa reti. Pastikan generasi kita akan datang, anak cucu kita berakidah dengan akidah ahli sunnah jemaah, tidak berakidah dengan akidah yang terpesong. Jelas, baik dan jahat, qada dan qadar Allah. Allah qadakan dengan keimanan dan ketakwaan, Allah masukkan ke dalam syurga. Allah qadakan dengan kekufuran dan kemaksiatan, Allah masukkan ke neraka. Bererti syurga dan neraka telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cukup jelas. Sebab berulang kali saya sebut sekalian perkara yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah, Allah telah qadakan pada azal. Berarti qada Allah tidak ada penghujung. Di hari akhirah seseorang, syurga Allah, Allah telah qadakan pada azal. Seseorang yang Allah qadakan neraka, seseorang tu neraka, Allah telah qadakan pada azal. Qada Allah pasti berlaku, mustahil berubah sama sekali. Walaupun mungkin kita tidak memahami hadis Nabi SAW, tapi kita memahami tajuk rukun iman ke-6. Sekalian perkara Allah telah qadakan pada azal. Baik iman dan ta'ah, Allah telah qadakan pada azal. Syurga, Allah telah qadakan pada azal. Seseorang yang kufur dan maksiat, Allah telah qadakan pada azal. Di hari akhirah, neraka mereka, Allah pastilah telah qadakan pada azal. Walaupun kita tak reti hadis, tapi kita reti tajuk rukun yang ke-6. Dalam hadis Nabi SAW jelas, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba amalun nar wa minal jannah. Tidak ada di kalangan kamu daripada seseorang melainkan telah ditetapkan tempat kembali daripada neraka ataupun tempat kembali daripada syurga. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Adakah kami nak berserah atas ketetapan kami? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi kata, beramallah kamu.
Maka tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Allah jadikan tempat bagi kamu tu neraka dengan kecelakaan. Maka mudah je dengan kekufuran dan kemaksiatan. Allah qadakkan seseorang kamu balasannya syurga. Allah permudahkan bagi jalan iman dan beramal soleh. Allah akan permudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi tiap-tiap seseorang. Kalau Allah qada kepada azab ahli neraka, orang yang celaka, mudah-mudah sahaja kufur kepada Allah, mudah-mudah sahaja melakukan perkara maksiat, mudah-mudah sahaja mengekali jahil fardu ain, mudah-mudah sahaja berpegang dengan akidah yang sesat, mudah sahaja mani-mani berpegang akidah yang sesat. Itu qada Allah pada azal orang yang celaka. Sebaliknya orang yang Tuhan qadakkan pada azal di syurga, Allah akan permudahkan jalan ke syurga, beriman dan beramal soleh. Allah permudahkan jalan ilmu untuk menjadi orang beriman. Allah permudahkan jalan ilmu untuk menjadikan seseorang di kalangan orang yang beramal soleh. Bahagia masing-masing. Allah telah qadakkan sama ada orang tu orang bahagia ahli syurga, dan Allah telah qadak kepada azab seseorang tu ni orang yang celaka ahli neraka. Lepas tu macam mana? Macam mana apa tanya buat apa lagi? Macam kita sekarang lah. Macam mana kita sekarang? Alhamdulillah kita di kalangan orang-orang yang beriman. Itu qadak azali. Mudah-mudahan Allah mengqadakkan kita syurga. Alhamdulillah Allah mengqadakkan kita dengan masa yang barakah, dengan umur yang barakah. Mudah-mudah je kita nak meluangkan masa untuk belajar ilmu fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Allah permudahkan untuk kita beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah qadakkan kita pada azal di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagi mereka yang mudah-mudah sahaja mengkali jahil fardu ain, tak peduli ilmu-ilmu fardu ain, muhasabahlah. Mudah-mudahan terbuka hati. Allah qadakkan di kalangan orang yang akhirnya orang yang bahagia. Sebagaimana kita maklum dalam hadis Nabi SAW, daripada air mani, daripada darah beku, daripada seketul daging, cukup 4 bulan, ditiupkan roh, diperintah akan malaikat tulis 4 perkara: rezeki, ajal, amal, wa syaqiyun aw sa'idun. Orang yang celaka ataupun orang bahagia. Dan kita maklum hadis tu. Kita biasa dengar, fa wallazi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'mala bi 'amali al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina al-zira' fasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali al-nar fa yadkhuluha. Sampai ke akhir hadis. Seseorang yang beramal dengan amal syurga, hingga tidak ada antara seseorang dengan syurga melainkan sasta, maka telah terdahulu ketetapan dianya adalah ahli neraka. Maka akhir kesudahannya beramal dengan ahli neraka, mati dalam kedurhakaan, maka masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ramanya seseorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak adalah antara seseorang dengan neraka melainkan sasta. Tapi maka telah terdahulu atasnya ketetapan ianya adalah ahli syurga, maka beramal dengan amalan syurga, dia masuk syurga. Apa amalan ahli syurga? Amalan ahli syurga beriman dan beramal soleh. Amalan ahli syurga ialah beriman dan beramal soleh. Pastikan iman akidah kita betul. Duduk masjid 5 waktu sekalipun, tapi iman akidah terpesong, itu bukan amalan ahli syurga. Bukan itulah amalan ahli neraka. Sehingga tidak ada antara seseorang dengan neraka melainkan sasta. Tapi Alhamdulillah, kemudian Tuhan buka jalan. Ini contoh melalui Selok Talaki Safinatun Najah, melalui Mani FM, terbuka jalan. Kita menyadari bahawa pentingnya ilmu fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Kita kemas dalam ilmu pegangan, kita bertaubat dengan Allah, berakidah dengan akidah yang sebenar, mati dalam keadaan beriman dan amal soleh, mati dalam keadaan amalan di syurga, insya-Allah akan dimasukkan ke syurga oleh Allah dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana terdahulu berakidah dengan akidah yang sesat, memang ahli neraka. Tapi kemudian bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang yang
cukup-cukup bersyukur kepada Allah. Dia kata betul dalam hadis tu. Saya walaupun sembahyang waktu tak pernah tinggal. Walaupun puasa Ramadan tak pernah tinggal. Puasa sunat laginya. Haji umrah bukan hak wajib sunat laginya. Tapi nyata terdahulu beramal dengan amal ahli neraka. Dengan pegangan yang sesat terpesong. Alhamdulillah. Kemudian bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, belajar fardhu tauhid, fiqh dan tasawuf, menjadi orang beriman dan beramal soleh. Bahagian masing-masing. Allah kehendak kebaikan, kebaikanlah. Allah kehendak kejahatan, kejahatanlah. Ini pegangan adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri sendiri. Haram menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pegangan surah An-Nisa ayat 78. Qul kullum min indillah. Kata ilmu yang Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 79, satu ayat yang mengiringi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada yang Muhammad datang daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada yang Muhammad datang diri engkau sendiri. Ini adab percakapan. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri sendiri. Jadi sidang pendengar, mungkinlah saya ni agak tergesa-gesa. InsyaAllah untuk slot yang ke-19 ini, selesailah saya nak mengkhulasahkan hak pembicaraan qada yang terdahulu, 17 slot. InsyaAllah di minggu akan datang, saya akan membicarakan berkaitan dengan qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Pegangan yang kedua daripada dua pegangan pada rukun iman yang ke-6. Jadi pegangan tetap segala-gala perkara baik dan jahat, qada dan qadar Allah. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri hamba sendiri. Dan terdahulu saya sudah datang ayat sebagai dalam Quran, beradabnya para nabi contohnya. Ayat yang beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diharamkan menyandarkan, bukan kata perbuatan jahat, bukan perbuatan yang tidak elok, perbuatan yang tidak comel, walaupun tidak berdosa sekalipun. Diharamkan kita menyandar kepada qada dan qadar Allah. Bukan kalaulah menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah untuk menghalalkan perkara yang haram, ijma' ulama'. Contohnya nak menghalalkan zina. Kenapa kamu berzina? Berzina ada apalah, sebab Allah yang mengqadakkan. Tujuan untuk menghalal zina. Maka murtad orang ni, wa'iyazzabillah. Dia melakukan kezaliman. Kemudian dia menyandarkan kepada qada Allah. Kenapa kamu zalim kepada orang seumpama tu? Haram, dosa besar buat zalim gitu. Zalim tak zalim pun Allah qada dah pada azal kan. Dia nak menghalalkan perbuatan zalim dia lakukan dengan menyandarkan pada qada dan qadar. Murtad ni, wa'iyazzabillah. Ataupun dia nak menghina Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dinasihati, janganlah, berhentilah daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke bila kamu seumpama ni, buruk sangat ni. Kamu tahu dok, yang kamu duk bising-bising ni, hak perkara tak baik ni, mari daripada mana ni? Qada-qadar kan? Mu tanya Tuhan lah. Apa nak sibuk tanya akunya? Dia kata seumpama tujuan nak menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah. Dia nak menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Qasad dia di hati dia nak menghina Allah. Jadi murtad orang ni, wal-iyazabillah. Jangan sesekali menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qada Allah. Pegangan tetap. Jadi pada zahirnya percakapan sama. Mu'tazilah bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Ahli sunnah pun bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri sendiri. Tetapi bezanya pegangan. Mu'tazilah berkata yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri sendiri, serta mereka berpegang dengan akidah yang sesat seumpama tu. Sebaliknya, kita ahli sunnah wal jamaah, perkara yang baik daripada Allah, perkara yang buruk datang diri sendiri. Tapi pegangan kita tetap dah ditajuk rukun iman yang ke-6. Baik iman dan ta'ah,
jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala jelas pada tajuk rukun iman yang keenam. Jadi apabila perkara baik qada dan qadar, perkara jahat qada dan qadar, saya sudah menekan terdahulunya, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Allah qada kebaikan macam mana pun, Allah qada kejayaan atas dunia macam mana pun, itu qada Allah. Allah qada kejayaan atas dunia dengan kemenangan, dengan kekuasaan, qada Allah. Berarti Allah redha, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Allah redha kepada radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha daripada orang beriman. Kalau orang yang beriman dikurniakan kemenangan dan kekuasaan di dunia, serta Allah redha. Tapi kalau orang tu tidak beriman, tidak beramal soleh, Allah qadakan kemenangan, kejayaan, dapat kekuasaan, itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri, dia pun jauh derhaka kepada Allah sampai masa mati akan berhadapan dengan seksaan yang berpanjangan. Allah mengqadakan segala-gala kenikmatan dan ujian daripada Allah, kejayaan dan kegagalan qada Allah. Tapi qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Allah redha kepada mereka yang Allah qadakan beriman dan soleh. Sama ada atas dunia dapat kejayaan ataupun atas dunia tidak dapat kejayaan, Allah Ta'ala redha kepada mereka yang Allah qadakan beriman dan beramal soleh. Allah tidak redha kepada mereka yang kufur. Allah tidak redha kepada mereka yang melakukan kemaksiatan. Walaupun atas dunia, Allah qadakan mereka dengan bagai-bagai kejayaan. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kemudian yang terakhir saya bicara di slot yang ke-17. Pergi kepada tasawuf, bukan pegangan. Wajib kita redha akan sekalian qada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita redha akan sekalian qada Allah. Termasuklah qada yang jahat, kufur dan maksiat. Kita wajib redha dari aspek ianya qada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dari aspek seseorang yang melakukan kekufuran, seseorang yang melakukan kemaksiatan, pilihannya sendiri, maka haram kita redha kepada perkara jahat, perkara kufur dan maksiat. Jadi satu perkara jahat, satu kekufuran, satu kemaksiatan, dari aspek qada Allah wajib kita redha, kita terima. Dari aspek kekufuran tu pilihan seseorang, kemaksiatan tu pilihan seseorang, kita haram redha. Walaupun pada hakikinya pilihan seseorang, usaha seseorang akan perkara yang jahat, kufur dan maksiat, walaupun hakikinya ianya adalah tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada sidang pendengar, Salat Talaki Safinatun Najah, hak mana tiap-tiap minggu diulangi, ada live FB Money FM. Jadi sidang pendengar boleh bukan setakat share hak dalam FB Money FM, boleh simpan dan boleh mengulangi dengar kembali. Mengulangi dengar kembali. Jangan putus asa. Mudah-mudahan kita kesemuanya diberi masa dan umur yang diberkati, yang mana dengan masa yang dikurniakan oleh Allah, dengan umur yang dikurniakan oleh Allah, mudah-mudah kita sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu, untuk memastikan iman akidah kita, akidah yang sebenar, dan juga ilmu hak berkaitan dengan untuk memastikan kita taat akan Allah zahir dan batin. Kita meninggal kalangan Allah zahir ataupun batin. Mudah-mudahan kita kesemua dikurniakan Allah di kalangan, diqadakkan Allah di kalangan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah selok akan datang saya akan pergi kepada pembicaraan qadar, pegangan yang kedua pada rukun iman yang keenam.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.